Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah. Dan kita sampai pada bab yang ke-17 ya, Al-Babus Sabi'a Asyara fi fadilati sadaqah, pada menerangkan tentang kelebihan fadilat sedekah. Ya, sebelum ni kita telah menyentuh tentang bab yang menerangkan tentang fadilat zakat ya. Dan saya dah terangkan tentang perbezaan antara zakat dengan sedekah ya. Zakat itu adalah apa yang telah diwajibkan, yang menjadi fardu rukun daripada agama Islam. Dan sedekah ini bukanlah rukun daripada agama Islam, tapi dia adalah perkara yang disunatkan ya. Dan kalau zakat itu ada waktu-waktu yang tertentu untuk kita tunaikannya. Sebaliknya sedekah ni boleh kita tunaikan pada bila-bila masa saja, sepanjang tahun tu bila-bila nak buat pun boleh ya. Dan tidak ada had, dan boleh kita bagi pada sesiapa pun. Sebaliknya kalau zakat itu bila kita nak memberikan zakat itu hanya pada orang-orang yang tertentu, pada amil ya, dan amil kemudian akan mengagih-agihkan zakat itu pun hanya pada asnaf-asnaf yang tertentu saja ya. Jadi ada perbezaan antara zakat dengan sedekah ni. Namun secara umumnya perkataan sedekah juga bermakna zakat ya. Dan zakat juga bererti sedekah ya. Maknanya ada kalanya perkataan zakat itu dia membawa kedua-dua makna ni. Begitu juga perkataan sedekah itu kadang-kadang membawa kepada pengertian kedua-dua perkara ni, sedekah dan zakat ya. Jadi untuk kita mengenal pasti ya, sedekah tu yang pada kedudukan wajib ataupun yang sunat itu, maka kita hendaklah tengok pada keseluruhan ya, ayat-ayat ya. Kalau dalam firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala tu ada dinyatakan ya, apa yang diwajibkan, apa yang tidak diwajibkan. Baik, pada bab yang ke-17 ini pada menerangkan tentang fadilat sedekah ya. Bab yang ke-17 pada menyatakan kelebihan sedekah
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul azim. Yani pada menerangkan tentang kelebihan bersedekah ni, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya bahawa orang-orang yang menafkahkan, yang membelanjakan harta-harta mereka di malam hari maupun di siang hari, baik secara tersembunyi, sembunyi, sorok-sorok, tak nak bagi tahu pada orang, maupun secara terbuka, Jadi untuk mereka ni, apa yang Allah Subhanahu wa taala akan sediakan, falahum ajruhum inda rabbihim. Untuk mereka ini, ganjaran mereka, balasan untuk mereka ini atas sedekah ataupun pemberian perbelanjaan yang mereka belanjakan dengan harta mereka di siang hari maupun di malam hari ni, ganjarannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tu sangatlah besar ganjarannya, Kalau datang daripada sisi Allah taala tu, dia bukannya sikit-sikit. Kalau sikit pun, kalau sebahagian rahmat tu pun dah begitu besar, Kalau satu pahala daripada sisi Allah taala tu pun dah begitu besar, Jadi di sisi Allah taala untuk mereka itu ganjaran yang sangat besar. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka untuk mereka ganjaran mereka itu di sisi Tuhan mereka. Bergantung atas kadar keikhlasan niat mereka lah. Untuk umat ni, kalau kita sedekah satu, buat kebajikan satu, Allah gandakan balas 10. Macam kalau kita selawat sekali, kita dapat balasannya 10 selawat. Begitu juga. Namun dia boleh mencapai hingga ke 700 kali ganda, berdasarkan tengok kualiti lah, kualiti sedekah yang kita bagi tu. Kalau kita bagi buah tamar yang elok, yang kualiti bagus, mesti kita dapat ganjaran pahala dia besar lagi. Dengan keikhlasan kita nak bagi, nak menafkahkan ni, nak bagi orang makan ni, kita bagi, pilih kurma yang terbaik tu, kurma ajwa ke, yang harga mahal-mahal, ini kita sedekahkan. Nak berbanding dengan orang yang kurma, dia beli kurma kat kedai mamak tu sekilo satu guni tu, sama ke? Yalah, dua-dua sedekah juga. Tapi kualiti yang dia bagi tu, kurma yang dengan kurma ajwa ni import daripada Madinah, dengan kurma yang daripada, kadang-kadang kita tahu yang daripada India ke, daripada China ambil kurma ke, kita pun tak tahu Iran ke apa, kita tak tahu. Jadi kualiti kurma tu pun ada berbagai-bagai juga, Ada yang dah lembik, ada yang elok lagi, kita nampak dia segar, Jadi bergantung atas orang yang memberi sedekah itulah, kalau dia niat dia nak bersedekah tu, dia bagi yang terbaik, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menilai keikhlasan niat dia tu, nak bagi yang terbaik untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala juga akan bagi ganjaran yang besar di sisi dia. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, untuk mereka ni ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Allah yang akan buat penilaian berdasarkan keikhlasan masing-masing. Walaupun seorang tu dia hanya mampu nak bersedekah, saya hanya mampu sedekah ni je, sebiji buah tamar saja, ini saja yang saya mampu. Tapi ini keikhlasan dia, sebab apa? Sesuai dengan keadaan dia, yang fakir, miskin, tidak mampu, dia pun dapat buah kurma orang bagi sedekah, tapi dia nak bersedekah juga kepada orang. Ini sifat-sifat ni bukan sebarang. Ini sifat-sifat yang mulia yang Allah Ta'ala kurniakan kepada para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Bagaimana kita pernah dengar kisah sahabat yang menerima pemberian kepala kambing. Dia dah dapat kepala kambing tu, dia rasa apa? Mungkin jiran aku sebelah ni dia lebih memerlukan.
perasaan tu dia rasa jiran dia lebih memerlukan, maka dia apa dia dapat sedekah tu dia sedekah pula kepada jiran dia. Jiran yang dapat ni pula rasa aku rasa jiran aku sebelah ni lagi susah pada aku ni, dia ni mungkin tak ada lauk apa nak makan ni, dia pula bagi. Kita dah ada dah apa yang dalam rumah, bagi pula jiran sebelah. Jiran yang sebelah tu pula rasa mungkin jiran sebelah aku lagi ni dia lagi susah agamanya. Dan begitulah berkeliling sampai ke 7 buah rumah, sampai balik kepada mula-mula punya sahabat yang nak bagi tu sedekah tu. Ini peristiwa ni pernah berlaku, bukan kata reka-reka dah. Cerita pernah berlaku zaman sahabat. Ya. Walaupun mereka tu sebenarnya memang perlulah nak menerima sedekah tu, tapi dia rasa ada lagi yang lebih memerlukan. Ya. Ini kemuliaan sifat orang-orang yang beriman. Bermula, ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ni, allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Ya. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka, bermula mereka yang menafkahkan harta mereka itu dengan malam dan siang. Jadi siang malam mereka ni kira buat kebajikan je. Ya, bagi makan orang, ya, buat kenduri, ya, tolong orang susah, baik secara terbuka buat kenduri, ya, ataupun cari orang-orang miskin, ya, ibu tunggal ke anak yatim ke, sembunyi-sembunyi pergi rumah mereka bagi salam tu, bagi kata ini nafkah, pemberian sedekah. Ya, sedekah ni bukan kata nak buat setahun sekali, tak, bila-bila hari-hari pun boleh buat sedekah. Ya, lagi banyak kita sedekah lagi bagus. Ya, sehingga kan kalau orang yang dah meninggal dunia tu, kalau boleh dia nak minta balik ke dunia ni, dia nak bersedekah. Ya, kerana dia tahu ganjaran di sisi Allah Ta'ala tu sangat besar. Ya, banyak lagi fadilat bersedekah ni akan dinyatakan nanti. Ya, ini antaranya orang-orang yang menafkahkan harta mereka tu di malam hari maupun di siang hari, baik secara tersembunyi maupun secara terbuka. Ganjaran mereka ni siapa yang akan bagi? Falahum ajruhum inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang akan kurniakan ganjaran itu. Ya. Jadi kalau apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, tak perlu kita nak risau, tak perlu kita nak bimbang, tak perlu kita rasa nak curiga lah. Ya. Tak perlu rasa kurang lah. Sebab apa yang ada di sisi Allah Ta'ala tu semuanya lebih tu. Besar-besar belaka. Ya. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada kebimbangan, khauf, ketakutan ke atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak ada mereka itu duka cita. Ya, bermula mereka yang menafkahkan harta mereka itu dengan malam dan siang, tersembunyi dan nyata, maka bagi mereka itu pahala pada Tuhan mereka itu, dan tiada ketakutan atas mereka itu, dan tiada mereka itu duka cita. Ini janji daripada Allah Ta'ala untuk orang-orang yang suka bersedekah, ya, menafkahkan harta mereka tu di siang hari, di malam hari, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Ya, ganjaran di sisi Allah Ta'ala pun ada, ya, di alam akhirat lah. Jangan harap kat dunia je. Ya, di dunia ni setiap yang kita sedekah tu semua Allah Ta'ala akan tambah lagi, sebab ada malaikat yang akan berseru siapa yang menafkahkan harta mereka di pagi hari, ya, siang hari ke malam hari. Malaikat ni berseru ni, ya Allah, kau tambahkan lagi untuk mereka harta mereka, apa yang mereka nafkahkan kau tambah lagi. Jangan risau. Jadi kita kadang-kadang nak bersedekah ni, kita takut nanti kurang pula harta. Ya, sebenarnya ada malaikat yang berdoa. Kalau doa kita ni doa kita ni belum tentu makbul lagi, sebab kita ni macam-macam dosa ada. Ya tak? Kesalahan ada. Berbanding dengan malaikat, kalau malaikat berdoa, malaikat mana ada pernah buat dosa. Mengingkari Allah Ta'ala pun tidak beraninya. Ya, sentiasa bertasbih, mensucikan Allah Ta'ala, memuji, bertahmid kepada Allah Ta'ala, membesarkan Allah. Kalau dia minta doa, lagi peluang tu, persen dia tu nak makbul lebih besar daripada kita. Sebab kita ni macam-macam jenis dosa ada. Dosa kecil, dosa besar, dosa terang-terangan, dosa tersembunyi. Ya. Jadi nak dapatkan doa daripada malaikat-malaikat ni, kita kena banyak bersedekah, berbelanja, ya, kepada ahli keluarga kita, kepada orang-orang yang memerlukan.
Dia bersedekah ni tak kira kepada orang Islam pun boleh, kepada orang bukan Islam pun boleh. Bukan kata nak bersedekah kena cari orang Islam saja, tak. Berbanding dengan zakat, zakat hanya kepada orang Islam saja. Ya, mana kita hanya boleh agihkan wang-wang zakat tu kepada orang-orang Islam. Ya. Berbanding dengan sedekah ni boleh kita bagi kepada orang yang bukan Islam pun boleh. Ya. Ini pun akan dinyatakan nanti, kita tengok nanti. Baik, ini satu riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, jangan kamu tolak akan orang minta, dan jikalau ada ia kafir sekalipun. Maka berkata seorang laki-laki daripada sahabat radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagi kami bahawasanya kami sedekah dengan sesuatu daripada harta kami kepada kufar. Maka sabdanya, bahkan bahawasanya mereka itu daripada makhluk Allah Ta'ala, dan bahawasanya sedekah sesungguhnya jatuh ia pada tangan kudrat Tuhan yang Rahman. Jadi kalau kita bersedekah tu, kita memberi kepada orang-orang yang, kalau orang kaya, kita nak sedekah buat apa? Kita selalu sedekah pada orang-orang yang memerlukan. Betul tak? Kita nak sedekah, kita tengok orang ni susah ni, tapi dia tak meminta-minta. Ya, dia bukan kata nak meminta sedekah tak. Tapi kita tahu daripada pergaulan kita dalam masyarakat kita, pergaulan dalam kampung kita ke, dalam ahli keluarga kita ke, adik-beradik kita, kita tahu siapa yang susah, siapa yang senang. Bukan kata semua adik-beradik kita kalau yang dah berumah tangga ke, yang dah ni berkeluarga ke, semuanya senang dah. Jiran-jiran kita dalam kampung kita, dalam karya kita, semua senang ke? Tak ada. Ada yang susah. Ada yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ingat semua gaji 10,000 ke atas ke? Tak. Ada yang setengah tu gaji bawah 1,000 pun ada. Ya. Jadi kita kena tengoklah siapa. Jangan nak tunggu dia orang meminta-minta kita, baklah sedekah kat saya. Kan kita pula tengok dia dengan pandangan yang hina. Kamu ni tak ada kerja lain, minta sedekah je. Dah pula jadi macam tu. Padahal dia perlu. Tapi alhamdulillah, ya, dengan kesedaran yang semakin meningkat hari ni, kita tengok di masjid-masjid, ya, ada disediakan, ya, satu sudut untuk orang-orang yang memerlukan beras ke, gula ke, apa, tepung ke, apa ni semua, keperluan-keperluan, ya, dapur tu ada disediakan. Ya. Hasil daripada apa? Kesedaran ni, ilmu sedekah ni. Ini dia akan berterusan pahalanya. Orang yang makan tu, kalau dia makan tu, dia buat ibadat pula, pahala-pahala tu dapat pada orang yang bagi sedekah makan tadi. Ya, bagi makan orang yang lapar. Ni semuanya banyak ganjaran-ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hatta walaupun kita tengok orang yang lapar tu, orang yang susah tu, orang bukan Islam sekalipun. Tak kira lah Cina ke, India ke, ya, orang Kristian ke, apa agama tu, kita jangan kira. Ni semua makhluk Allah Taala. Ya, kucing ke, anjing ke, haiwan-haiwan ke, kalau dalam keadaan susah, kita nak biar macam tu je. Ya. Ada ahli abid, ahli ibadah, ya, dikurung kucing dia sampai mati, tapi buat ibadat. Qiyam, rukuk, sujud siang malam, siang puasa, malam tahajud, tapi kurung kucing tak bagi makan sampai mati. Ingat boleh masuk syurga? Belum tentu lagi. Mungkin ke neraka tempat dia. Ya. Tapi orang yang menolong orang yang susah, ataupun makhluk Allah yang susah, ni ada dalam riwayat-riwayat, kisah-kisah, hikayat daripada hadis-hadis Nabi SAW pun ada tentang zaman Bani Israel. Walaupun seorang yang pendosa, ahli maksiat, pelacur, melihat keadaan seekor anjing yang dalam kehausan, ya, nak minum air tak ada, haus, namun wanita ni, walaupun kegiatan harian dia tu begitu buruk di sisi pandangan manusia, tapi hati yang ada di dalam diri dia tu, ya, kasihan kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia sanggup
Ambil sepatunya tu untuk cedok air daripada perigi dan beri minum kepada anjing. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan kasih sayangnya memberi keampunan kepada wanita yang macam itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka kepada orang yang buat kebajikan. Sedekah ni antara kebajikan yang kita dapat buat, baik sesama manusia maupun sesama makhluk Allah Taala, ya. Sesama manusia ni bukan kata orang Islam saja, ya. Orang bukan Islam pun, walaupun kita bagi dia makan, walaupun kita bagi dia pakaian, walaupun kita bagi dia, bantu dia kesusahan dia, ada pahala di sisi Allah Taala. Walau sebesar zarah kebaikan yang kita buat, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Walau sebesar zarah kebaikan yang kamu buat, kamu akan dapat lihat ganjaran yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga amal keburukan. Faman ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Kalau buat kejahatan walaupun sebesar zarah pun, selagi kalau kau tak bertaubat, ya, ada dalam catatan amal tu. Ya. Tapi kalau bertaubat, habis semua dipadamlah. Ya. Jadi sebab tu kita kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita banyak bersedekah, jangan kita lupakan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dan lagi sabda Nabi SAW, tiada daripada seorang laki-laki bersedekah pada satu hari dan pada satu malam, melainkan dipelihara akan dia daripada mati ladrah, yakni digigit binatang, atau daripada mati hadamah, yakni mati dengan runtuh rumah atau mati terkejut. Ini antara fadilat, kelebihan bersedekah lagi. Ini orang-orang yang suka bersedekah siang hari, malam hari, ya. Tak kiralah, bukan kata nak semesti hari-hari dah, ya. Sekali pernah bersedekah waktu malam, pernah bersedekah waktu siang, tu pun dikira juga, ya. Kalau hari-hari nak bersedekah ikut kemampuan lah, ya. Kalau mampu, apa salahnya, ya. Setakat RM1 kita nak sedekah kepada orang, apa masalahnya? Kalau kita dapat satu hari RM30, ya, satu hari RM50, sedekah satu hari RM1, apa yang kurangnya harta kita tu? Esok boleh dapat lagi RM50, ya. Jadi bersedekah siang hari maupun di malam hari, satu hari dan pada satu malam, melainkan dipelihara akan dia daripada mati ladrah, yakni mati digigit binatang. Ini terpelihara daripada digigit binatang. Tak kiralah binatang berbisa ke, binatang bertaring ke, binatang yang jenis mematuk ke apa ke, ya. Mana terpelihara kita daripada digigit binatang-binatang berbisa maupun binatang-binatang buas ini. Dan Allah Ta'ala akan pelihara daripada apa? Daripada mati hadamah, yakni apa? Mati dengan sebab runtuh rumah. Mana mungkin disebabkan gempa bumi ke, ataupun bangunan runtuh ke. Macam sekarang ni, ya, potensi nak runtuh rumah tu makin banyak. Sebab apa? Makin gempa-gempa bumi banyak, dan rumah pula makin tinggi-tinggi, ya. Kalau bumi ni bergegar habis yang tinggi-tinggi macam yang berlaku di apa, Highland Tower tu bukan tinggi sangat, tapi buat pun atas bukit pun boleh runtuh. Jadi macam-macam lagi keadaan. Kadang-kadang, ya, di tepi-tepi bukit orang buat rumah, ya. Itu boleh menyebabkan tanah runtuh. Kalau tak bersedekah lagi, maknanya potensi nak runtuh tu, nak mati terkejut, nak mati tanah runtuh itu sangatlah besar, ya. Jadi sebagai peringatan untuk kita lah, ya, kalau kita nak hindarkan diri kita daripada keadaan-keadaan yang su'ul khatimah ni, maknanya kesudahan mati yang tak baik ini, kita banyakkanlah bersedekah, ya. Mana tahu kalau kita dengan keberkatan sedekah ni, kalau Allah Ta'ala nak pelihara kita daripada mati terkejut, walaupun rumah kita tu memang di kaki bukit sekalipun, ya, kalau Allah Ta'ala nak pelihara, Allah Ta'ala punya kuasa, ya. Macam orang yang kena bencana tsunami tu, kalau Allah Ta'ala nak pelihara, walaupun rumah dia tu di tepi laut tu pun Allah Ta'ala nak pelihara, terpelihara juga. Macam di Sulawesi tu ada sebuah rumah tu yang digunakan untuk apa? Pembelajaran Al-Quran. Ya, tempat lain habis semua, ranap, hilang sekampung, ya, habis semua. Namun rumah ni elok je, dengan pagar-pagar semua macam tak ada kena apa pun, ya. Itu kalau Allah nak pelihara.
Ya. Sebab apa? Tuan tanah itu dia nak bersedekah, dia wakafkan tanah dia tu buat rumah tempat pembelajaran Al-Quran, menghafaz Al-Quran, belajar ilmu pengetahuan agama Islam. Maka Allah Ta'ala nak pelihara tu, ya, sangat mudah di sisi Allah Ta'ala. Ya. Riwayat daripada Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, tiada naik matahari melainkan dibangkitkan di tepinya dua malaikat menyeru keduanya dan mendengar oleh segala isi bumi melainkan jin dan manusia. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada naik matahari, mana setiap hari. Mana ada satu hari yang tak ada naik matahari? Tiap-tiap hari naik matahari. Ya. Tiada naik matahari melainkan dibangkitkan di tepinya dua malaikat. Mana tiap-tiap hari ada dua malaikat ni menyeru. Menyeru apa? Menyeru keduanya dan mendengar oleh segala isi bumi. Mana dua malaikat ini akan menyeru. Menyeru kepada seluruh penghuni langit dan bumi ni, kepada seluruh isi bumi ni, ya. Maknanya yang dapat dengarnya semua dapat dengar, kecuali apa? Melainkan jin dan manusia, ya. Dan mendengar oleh segala isi bumi ni. Mana semua makhluk di bumi ni boleh dengar akan seruan daripada malaikat ini. Yang tak dapat dengarnya jin dan manusia je. Ini setiap pagi, setiap hari. Ya, setiap hari matahari naik terbit tu ada dua malaikat yang akan menyeru. Apa malaikatnya menyeru? Marilah kamu kepada Tuhan kamu, maka bahwasanya barang yang sedikit dan memada ia terlebih baik daripada yang banyak yang melalaikan daripada Tuhan. Ini malaikat-malaikat ni dia berseru. Dua malaikat ni dia kata apa? Barang yang sedikit dan memada ia terlebih baik daripada yang banyak yang melalaikan. Ini maknanya kita ni hidup dalam keadaan sederhana itu pun memadai, ya. Itu adalah yang terbaik, terlebih baik daripada kalau kita hidup dalam kemewahan, dalam kesenangan, tetapi melalaikan kita daripada mengingati Tuhan. Dan dua malaikat menyeru keduanya, hai Tuhanku, segerakan olehmu bagi orang yang menafkahkan hartanya akan gantinya. Dan segera olehmu bagi orang yang menegah daripada menafkahkan hartanya itu akan binasanya. Ini doa daripada malaikat ni, ya. Malaikat ni berdoa apa? Bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya, segera bagi ganti. Mana kalau dia keluarkan dia menafkahkan 1000, ganti balik 1000. Ya Allah. Macam tu. Ya, menyeru keduanya, hai Tuhanku, segerakan olehmu bagi orang yang menafkahkan hartanya akan gantinya. Sebab tu kita hari-hari dapat duit. Ya. Jangan risau sebenarnya rezeki kita ni sebenarnya. Kita jangan risau. Hari-hari jangan lupa beli sarapan, nasi lemak ke, kuih ke pagi-pagi, untuk anak nak pergi sekolah ke. Jangan lupa. Sedekah juga tu. Ya. Jangan tunggu nak cari orang miskin yang nak sedekah. Ni untuk ahli keluarga pun kita sedekah juga. Setiap kebajikan tu sedekah, ya. Walau kita bercakap yang benar tu pun sedekah, ya. Segala perbuatan-perbuatan yang baik itu semuanya sedekah, bersifat sedekah, ya. Hingga subhanallah, tasbih, tahmid, takbir itu semuanya sedekah, ya. Jadi orang yang memberi sedekah, menafkahkan hartanya di jalan Allah setiap hari, ya, siang hari maupun di malam hari, secara terang-terangan maupun tersembunyi, untuk mereka ni sentiasa ada malaikat yang mendoakan untuk mereka ni supaya Allah Ta'ala segera tambahkan, gantikan, ya, dan beri keberkatan kepada harta mereka. Dan sebaliknya bagi orang yang kedekut, bakhil, memegang hartanya, yakni menegah, tak nak menafkahkannya di jalan Allah Ta'ala, maka malaikat-malaikat ni juga berdoa. Apa doanya? Kau binasakanlah harta mereka tu, ya Allah. Maknanya hilang keberkatan. Walaupun hidup dengan kekayaan, tapi tak ada apa yang dapat dimanfaatkannya untuk jalan Allah, ya. Walaupun bertimbun-timbun hartanya, ya, tapi tak ada satu pun yang dapat, ya, dimanfaatkannya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala atau menolong orang-orang yang susah, ya, bersedekah.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tamna'u mas'alatas su'. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu as-sadaqatu tamna'u mas'alatas su'. Ya, sedekah itu dapat menegah akan masalah yang buruk. Masalah yang buruk ni maksudnya apa? Bermula sedekah itu menegah ia akan kelakuan mati yang jahat seperti terbakar api atau tenggelam air. Ya. Maknanya dengan kita bersedekah itu akan mendapat pemeliharaan daripada Allah Ta'ala daripada segala keburukan-keburukan, su'ul khatimah, ya, mati tenggelam, mati terbakar, mati terkejut, ya, mati tanah runtuh. Ni semua Allah Ta'ala akan pelihara. Tapi kena rajin bersedekah lah, ya. Sedekah ni maksudnya supaya apa? Satu, bukan kata kita nak bersedekah nak tunjuk kita ni kaya dah. Kita bersedekah ni sebab atas dasar kesihan je. Kesihan kepada sesama makhluk Allah. Tengok dia ni memerlukan. Atas dasar itu kita sedekah. Bukan kita sedekah nak tunjuk aku ni kaya, banyak duit, aku sedekah. Nah, dah, ini sedekah sini belum tentu Allah Ta'ala terima dah. Walaupun kita sedekah banyak, tapi setakat nak menunjuk-nunjuk ini riak. Sedekah kita tu walaupun sedikit, tapi atas dasar sama-sama, orang kata apa? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Orang yang ada sifat kasihan, kasih sayang, maka mereka ni akan dikasihi oleh Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jadi kasihilah olehmu akan sekalian yang ada di bumi, nescaya kamu akan dikasihi oleh yang ada di langit. Ini maksud dia, supaya kita ada dapat kasih sayang daripada Allah Ta'ala yang bersifat pemurah, pengasih, penyayang. Kasihannya Allah Ta'ala ni ke atas diri kita, bukan kata kita seorang ni, semua makhluk-makhluk ni Allah Ta'ala kasihan belaka. Semuanya Allah Ta'ala kasihan belaka. Kalau Allah Ta'ala tak kasihan, kita hidup pun tak dapat, nyawa, nak menyawa pun tak dapat. Ya, ya. Dalam keadaan kita sekarang ni, nak banding dengan saudara-saudara kita yang mengalami macam di Syria, dibom, di Gaza oleh orang Israel, ya. Mereka hidup dalam keadaan sebab apa? Tahap iman mereka mampu nak menghadapi itu. Kita tahap iman kita ni tak mampu nak menghadapi dugaan yang sebegitu besar, ya. Namun mereka tu cekal hati mereka tu sentiasa dengan Allah je, walaupun kesusahan macam mana pun mereka dengan Allah Ta'ala tu tak renggang. Syurga untuk mereka, syahid, ya. Tapi kalau macam kita ni belum tentu lagi, ya. Nak yakin atas segala firman-firman Allah Ta'ala pun belum dapat sempurna lagi yakin, ya. Nak bersedekah pun belum mampu lagi nak bersedekah. Baru nak belajar memahami agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam tahap kita ni. Jadi Allah Ta'ala kesihan banyak kat kita. Cuba kalau Allah Ta'ala uji, kita ni dah Islam, dah kena teruk, hentam sana, hentam sini, kita tak dapat apa, ya. Jadi Allah Ta'ala ni kesihannya kita kepada kita tu begitu besar, begitu banyak, ya. Kenalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbanyakkan sedekah, ya. Kerana dengan sedekah itu akan dapat memelihara kita, menyelamatkan kita daripada berbagai-bagai musibah dan bala bencana. Antaranya mati terkejut, ya, mati terbakar, mati tenggelam, ya. Itu semua keadaan-keadaan su'ul khatimah yang kita selalu minta doa, Allahumma inna nas'alu Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ini masalah su' ni, mana su', kesudahan yang buruk, ya. Jadi dengan sedekah itu akan dapat menghindarkan kita tu daripada menghadapi masalah yang buruk ni. Masalah yang buruk ni apa? Saat akhir kalam tu, saat nak meninggalkan dunia, saat nak melepaskan roh nyawa ni, ya. Kalau keadaan kita tu dalam keadaan husnul khatimah, itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita mati dalam keimanan, ya, mati dalam Islam, mati dalam melakukan amal ketaatan. Sabda Nabi SAW, sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang bersifat tersembunyi itu, ya, bermula sedekah yang tersembunyi itu
memadamkan akan murka Tuhan. Ya, sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Jadi kelebihan sedekah dengan tersembunyi ni berbanding dengan sedekah secara terang-terangan ni, ya, dapat kita ambil iktibar dari contohnya macam kalau seorang yang berzikir secara jihri dengan berzikir secara khafi, secara tersembunyi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik zikir zikir khafi. Mana zikir yang tersembunyi itu lebih baik dibandingkan dengan zikir yang jihri. Dan zikir yang khafi itu 70 kali ganda lebih besar tinggi darjatnya berbanding dengan zikir yang secara jihri. Jadi begitu juga segala amalan-amalan yang bersifat tersembunyi ini lebih disukai Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan amalan yang dilakukan dengan terang-terangan, ya. Ini maksudnya apa? Untuk amalan-amalan yang sunat, bukan untuk amalan-amalan yang fardu. Amalan-amalan yang fardu tak boleh kita buat sembunyi-sembunyi. Ya, amalan-amalan yang fardu, yang rukun, ini kena syiar, itu dipanggil syariat. Mana kalau nak semayang tu kena laung kuat-kuat, pakai azan, pakai mic, suara yang sedap-sedap tu laung kuat-kuat, bagi semua kampung satu qaryah dengar, ya. Kamu kalau dah masuk bulan Ramadan tu buat pengisytiharan ke, kalau orang dulu tu dia pasang bedil ke apa ke, nak bagi tahu, nak umumkan, nak isytiharkan dah masuk bulan Ramadan. Begitu juga time masuk waktu buka puasa, ya, kena buat isytihar kan, pasang siren ke apa ke, bunyi kentong ke, nak bagi tahu ni waktu buka puasa dah masuk dah ni. Nampak? Jadi begitu juga waktu musim haji, mana diumumkan semua orang pergi berbondong-bondong, yang berjalan kaki, naik kenderaan, naik kapal terbang semuanya, ya, semuanya pergi melaksanakan ibadah haji, ya. Mana secara terbuka perlu disyiarkan berbanding dengan amalan-amalan yang sunat ni tak perlu disyiarkan, tak perlu ditunjuk-tunjuk, ya. Amalan-amalan yang sunat ni sebaik-baiknya kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Kalau macam sembahyang-sembahyang sunat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang fardu, Rasulullah solat berjemaah di masjid. Tetapi sembahyang-sembahyang sunat macam sembahyang-sembahyang kelebihan sunan, sebelum ni kita dah sentuh tentang sembahyang-sembahyang sunat, ya, 12 rakaat sembahyang sunat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya melakukan solat-solat sunat ni di rumah, ya. Amal-amal sunat ni dilakukan secara tersembunyi, bukan untuk tunjuk-tunjuk kat orang. Sebab apa? Kadang-kadang Rasulullah qiyamnya panjang, kadang-kadang rukuknya lama, kadang-kadang sujudnya tu kadang-kadang lambat nak bangun. Sahabat yang ikut pun kadang-kadang penat, ya. Jadi Rasulullah dia buat amalan-amalan sunat tu dia buat sembunyi-sembunyi, tak tunjuk-tunjuk kat orang. Sebab apa? Dengan melakukan secara sembunyi itu akan lebih mengikhlaskan hati kita tu, ya, nak melakukan ibadah, ya, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berbanding dengan secara terbuka nunjuk-nunjuk ni lebih kepada nak tunjuk ke orang, ataupun kita dengan niat nak mendorong orang supaya orang lain pun ada kegairahan nak bersedekah sama, nak buat kebajikan sama. Jadi itu tak apa, maknanya itu sebagai apa, satu dorongan, ya, bukan kata nak menunjuk-nunjuk tapi dengan maksud nak mendorongkan orang lain sama. Itu tak apa, dapat pahala, ya. Jangan nak tunjuk-tunjuk dengan nak megah-megah, nak bangga-bangga, tengok aku sedekah lagi banyak, kamu sedekah sikit, ya. Bukan maksud itu. Jangan jadi macam tu, ya. Jadi itu kelebihan sedekah. Dengan sedekah itu akan dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah Taala begitu suka orang yang buat ibadat secara sembunyi-sembunyi ni, ya, kerana dia lebih mementingkan keikhlasan, mementingkan perhatian daripada Tuhan berbanding perhatian sesama manusia, ya. Jadi orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi ni dia dapat menarik perhatian daripada Tuhan, ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan kemurkaannya. Wa sadaqatul alaniyati junnatun minan nar. Sebaliknya sedekah yang dilakukan secara nyata, secara terbuka itu, ya, kalau ini sedekah niatnya memang nak sedekah, bukan kata nak riak, nak menunjuk-nunjuk, nak bermegah-megah, saya nak sedekah, ini je maksud saya, tapi dah ada depan-depan orang kena buat sedekah tu, ya, maka itu juga sebagai penyelamat untuk dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedekah yang dilakukan ikhlas kerana Allah Taala, tak kiralah sembunyi-sembunyi ke, secara nyata ke, terbuka ke, nak buat macam mana, dah terpaksa orang tengok, tapi
dapat juga ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Seperti riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada seorang hamba yang memberi akan orang yang meminta akan sesuatu, dan jikalau satu suap makanan sekalipun, melainkan menolak Allah Ta'ala daripadanya akan niqmah, yakni siksanya. Yakni orang yang memberi kebajikan, buat kebajikan, ya, memberi sedekah, memberi makan, menolong orang yang memerlukan, ini semuanya kebajikan-kebajikan yang ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah Taala sentiasa akan memberi perhatian dia. Sebab apa? Kita tidak mementingkan diri kita. Sebenarnya itu je. Kita duduk dalam dunia ni tak boleh mementingkan diri sendiri. Kita ni ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Mana hubungan kita tu dengan Allah Ta'ala tu, itu dah memang peribadi, mesti kena ada. Dan di samping itu kita kena ada hablum minan nas. Mana perhubungan kita sesama manusia ini mesti kena ada. Sebab kalau kita mati, takkan kita nak tanam sendiri. Mesti nak kena ada orang uruskan jenazah kita. Nak semayang, nak mandikan kita, nak kapankan kita, nak semayangkan kita ni semua, nak kebumikan. Kalau kita sendiri boleh buat, senang lah, tak payah berkawan dengan orang lah. Ya. Jadi kehidupan ni memang kita perlu memerlukan antara satu sama lain. Ya. Jadi kalau orang yang menolong orang yang susah tu, memberi dia makan ketika dia lapar, ataupun memberi dia pakaian ketika dia memerlukan pakaian, memberi dia pertolongan bila dia dalam kesusahan, ini semuanya mendapat menarik perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala ni dia memang suka jenis menolong. Allah Taala ni bila dia, kalau macam hamba susah, hamba-hamba makhluk kita ni kalau kita susah, kita nak minta tolong kat siapa? Kita mesti minta tolong kat Allah Taala punya. Dan Allah Taala ni dialah tempat kita minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Ta'ala ni di samping kita menyembah dia, dialah tempat untuk kita minta tolong, minta bantuan. Mana Allah Ta'ala ni suka sangat menolong. Dia suka sangat diibadati, mana ditaati. Allah Ta'ala mau dirinya ditaati. Ati'ullah, kita kena mentaati Allah. Dan Allah Ta'ala juga suka kalau kita ni suka minta kat dia, minta tolong kat dia. Dia sebab apa? Dia suka menolong. Allah Ta'ala ni dia suka tolong kita. Jadi kita janganlah malas-malas berdoa, jangan malu-malu berdoa, jangan segan-segan berdoa, ya. Jadi dengan kita berdoa itu akan dapat menarik perhatian Allah Subhanahu Wa Taala juga. Di samping kita bersedekah itu dapat menarik perhatian Allah Taala, dengan berdoa juga dapat menarik perhatian Allah Taala. Ya. Ud'uni astajib lakum. Nampak? Kamu doa kepada aku akan jawab permohonan kamu. Nampak? Allah jawab. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan bahawa sungguhnya aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku menjawab permohonan doa orang yang berdoa, sedang berdoa kepadaku, aku jawab, kata Allah Ta'ala. Ya. Mana dapat menarik perhatian Allah Ta'ala. Kalau tak dapat menarik, buat apa Allah nak jawab? Maknanya bila kita, kalau orang panggil nama kita, menarik perhatian pendengaran kita, kita pun jawab, ya saya. Betul tak? Kalau kita tak dengar, buat tak dengar, orang panggil, buat dek. Ya, ini memang tak boleh pakai lah. Ya. Tapi Allah Ta'ala ni dia maha mendengar, maha mengetahui dan maha menolong. Ini yang kita nak selalu minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala kesusahan-kesusahan kita, ya, masalah-masalah kita. Tiada daripada seorang hamba yang memberi akan orang yang meminta akan sesuatu. Mana kalau ada seorang di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala ni datang minta tolong dengan kita, bang, minta tolong bang, nak makan bang, perut lapar, keluarkanlah duit tu, bagi. Ataupun bawa dia pergi kedai belanja makan, ya. Dan jikalau satu suap makanan sekalipun, mana saya, abang ni tak ada duit sebenarnya, abang ni ada RM3 je, boleh beli burger sebiji je, kita kerat dua lah. Tak apalah, sebelah abang makan, sebelah abang suap kat engkau, bagi dia makan. Itu pun dapat menolak, ya, azab siksa daripada Allah Ta'ala, dapat menarik, ya, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya.
Dan jikalau satu suap makanan sekalipun, mana kita hanya itu yang kita mampu sedekah, melainkan apa yang Allah Ta'ala akan beri, Allah Ta'ala akan tolak daripadanya siksanya, nikmahnya. Itu antara fadilat-fadilat. Dan 10 perkara terpuji yang terkandung dalam sedekah. Dinyatakan, kata ulama' bahawasanya pada sedekah itu 10 perkara kepujiannya. Mana dalam dengan memberi sedekah itu kita akan dapat 10 perkara kepujian. 5 perkara di dunia dan 5 perkara di dalam akhirat. Apa yang di dunia? Di dunia ni 5 perkara kepujian yang akan diperolehinya ialah, yang pertama sekali, Allah Ta'ala akan menyucikan hartanya. Ya, hartanya itu Allah Ta'ala akan sucikan. Mana dia akan dapat keberkatan dengan hartanya itu. Ya, maknanya daripada sumber pendapatannya, hartanya tu yang dapat, mana dia belanjakannya untuk jalan Allah Ta'ala, dia bersedekah, tengok orang yang susah, mana hartanya itu Allah Ta'ala sucikan daripada perkara-perkara yang tidak baik, mana terpelihara hartanya. Kemudian menyucikan badannya, Allah Ta'ala akan pelihara tubuh badannya, maksudnya Allah Ta'ala akan pelihara daripada kesakitan, penyakit-penyakit, dan menolak bala dan penyakit. Seperti sabda Nabi SAW, ya, dengan sedekah itu akan dapat menyembuhkan penyakit. Dawu mardakum bisadaqah. Dawu maksudnya sembuhkanlah mardakum, yang sakit daripada kalangan kamu itu, dengan sedekah. Mana kalau ada saudara-saudara kita, jiran-jiran kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang menghadapi penyakit yang begitu lama tak dapat ubat, kita bagilah saranan kepadanya supaya buat sedekah. Ya, bersedekahlah, ya, dengan keikhlasan hati, selagi masih ada harta tu, ya, mampu bersedekah, sedekahlah, ya. Kerana apa? Dengan sedekah kita tu insya-Allah dapat menyembuhkan penyakit-penyakit kita, khasnya penyakit-penyakit rohani. Dan yang keempatnya, fadilat, kelebihan bersedekah ni yang Allah Ta'ala kurniakan di dunia ini. Yang keempatnya, Allah Ta'ala akan memasukkan kesukaan atas segala miskin, dan memasukkan kesukaan atas orang mukminin itu terlebih afdal amal. Ya, dengan kita memberi sedekah itu, Allah Ta'ala akan menanamkan rasa kesukaan atas orang miskin ni kepada kita. Mana Allah Ta'ala akan tanamkan, campakkan rasa kasih sayang dalam hati orang miskin tu, ya, untuk berdoa, ya, untuk rasa gembira bila melihat orang yang kaya, yang mahu bersedekah, menolong, membantu orang yang miskin dan fakir yang susah ni, ya. Kerana itu adalah lebih afdal di kalangan dalam segala amal-amal yang memasukkan kesukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ialah apa? Apabila kita memberi kesukaan kepada orang-orang Islam. Mana orang Islam tu kita gembirakan mereka tu dengan membantu mereka, kesusahan-kesusahan mereka. Kalau perlukan makanan, kita tolong mereka dengan keperluan-keperluan makanan. Kalau perlukan tempat tinggal, kita bantu mereka dengan membantu memberi tempat tinggal. Begitu juga pakaian dan sebagainya. Mana kita memberi kesukaan kepada mereka tu dengan memberi sedekah kepada mereka, itu akan menambahkan rasa kesukaan mereka dalam hati mereka. Ya. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan juga kesukaan mereka tu, kegembiraan mereka tu terhadap orang yang memberi sedekah ni. Mana kalau orang yang suka bersedekah tu akan disayangi oleh orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, yang selalu menerima bantuan daripada mereka ni. Dan yang kelimanya, berkat pada hartanya dan meluaskan rezekinya. Mana Allah Ta'ala akan kurniakan keberkatan pada rezekinya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan barang yang kamu nafkahkan daripada sesuatu, maka iaitu digantikan dia. Ini janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana apa yang kamu nafkahkan, walaupun sesuatu apapun, semuanya ada untuk Allah Ta'ala gantikan. Mana Allah Ta'ala akan berikan ganjaran. Dan yang 5, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kurniakan di alam akhirat itu, daripada kelebihan sedekah ini apa? Adalah ia menaungkan bagi empunyanya pada hari kiamat, pada waktu yang sangat panas. Maknanya dalam kehidupan hari kiamat nanti, ya, dengan kepanasan azab, ya, pada hari akhirat nanti, mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan dia naungan, perlindungan, ya, daripada kepanasan azab pada hari akhirat.
Dan Allah Subhanahu wa taala akan meringankan hisabnya, yakni perhitungan amalnya Allah Taala akan ringankan. Tak adalah secara berat. Maksud berat tu apa? Detail lah. Mana semua setiap inci, setiap sen yang dibelanjakan, mana semuanya Allah Taala akan kira lah. Habis semua. Detail. Ya, terperinci. Itu maksud berat hisabnya. Kalau ringan hisabnya tu maknanya kira lebih kurang je lah. Maknanya kalau ada amal taat tu maknanya dengan sedekah lagi, mana kira ampunkanlah, macam itulah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan pelihara daripada azab siksa api neraka. Dan seterusnya akan memberatkan timbangannya. Jadi dengan sedekah itu akan memberatkan timbangannya. Walaupun sedekahnya itu sedikit, tetapi dengan sebab keikhlasan niatnya tu nak membantu sesama makhluk Allah, ya, maka Allah Taala memberikan ganjaran yang besar. Walaupun sedikit amalnya tetapi besar ganjarannya. Sebab apa? Falahum ajruhum inda rabbihim. Ganjarannya daripada sisi Tuhannya. Tuhan yang maha besar memberikan ganjaran yang sangat besar untuk amalan hamba-hambanya walaupun yang sedikit. Allahu akbar, ya. Dan apa lagi yang Allah akan kurniakan kepada orang yang bersedekah ni di alam akhirat? Yang keempatnya, Allah Ta'ala akan melalukan mereka itu atas siratul mustaqim. Ini mudah lalu melintasi titian siratul mustaqim itu, tidak ada halangan, ya. Dan yang kelimanya, bertambah darjat di dalam syurga. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada penghuni-penghuni, orang-orang yang mau bersedekah, yang suka bersedekah, menafkahkan harta mereka di jalan Allah, membantu orang-orang yang fakir miskin, yang susah, maka Allah Ta'ala akan beri mereka itu darjat kemuliaan. Bukan kata di dunia saja orang-orang sayang, orang-orang suka, ya, orang-orang kasih, tapi di akhirat juga Allah Ta'ala akan berikan pertambahan darjat di dalam syurga. Dengan sebab apa? Sedekah yang dilakukan, ada sedekah yang bersifat jariah, berterusan. Ya, dia buat masjid, dia buat madrasah, dia buat jalan. Maknanya setiap masa, setiap hari ganjaran pahalanya itu berterusan masuk dalam catatan amalnya. Jadi darjat itu akan sentiasa meningkat, ya. Jadi itu yang Allah Taala berikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun dengan amalan yang sedikit, walaupun dengan sedekah yang tidak seberapa, tapi dengan keikhlasan niat dan ketetapan yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk umat Muhammad. Buat satu kebaikan dibalas 10, ya, sekurang-kurangnya. Selebih-lebihnya boleh mencapai hingga ke 700, ya, dan lebih pada tu. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala boleh bagi kalau dia kehendaki lebih jauh daripada apa yang kita boleh bayangkan, di luar daripada perhitungan yang kita boleh hitungkan, ya, kerana Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi itu antara kelebihan fadilat sedekah, ya. Akan kita sentuh lagi insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Ya, bab ini agak panjang, banyak hadis-hadis yang dinukilkan dalam bab ini. Maka insya-Allah untuk kuliah akan datang kita akan sentuh tentang orang yang gemar bersedekah ni, apa lagi kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala akan kurniakan, dan apa lagi keburukan-keburukan yang Allah Ta'ala akan pelihara daripada mereka tu. Bala-bala bencana Allah Ta'ala akan pelihara, ya. Jadi insya-Allah kalau ada apa-apa nak tanya, insya-Allah saya boleh buka satu soalan atau dua soalan, siapa nak tanya. Ada? Tak ada? Tak ada, insya-Allah faham semualah tentang kepentingan sedekah ni, ya. Poin utama itu nak nyatakan kepada kita ni kelebihan sedekah. Mana kelebihan sedekah ni maksudnya banyak pahala dia, besar pahalanya sedekah ni, ya. Kalau zakat tu kita dah tahu dah, mana memang wajib, tak dapat tidak. Ni sedekah ni bila-bila boleh buat, ya, dan ganjarannya pun di sisi Allah Taala sangat besar dan sangat mulia, ya. Untuk orang yang bersedekah tu Allah bagi kemuliaan di dunia dan di akhirat, ya. Allah Ta'ala pelihara daripada segala bala penyakit dan bala bencana, dan Allah Ta'ala sucikan jiwa dan hartanya, ya. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang baik itu, yang betul tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik dan tak betul tu semua daripada kelemahan diri saya sendiri, ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni yang dapat kita ambil iktibar, manfaat,
pengajaran untuk kita dapat amalkan dan kita sampaikanlah kepada saudara-saudara kita yang tak hadir dalam majlis ini, insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك